Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kembali ke channel saya SK Studio, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan ataupun nak berkongsi berkenaan dengan reka bentuk makanan yang merupakan satu tajuk baru unit yang kelima. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan melihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Baik, objektif yang pertama, murid dapat menyatakan maksud reka bentuk makanan dengan betul. Nanti kita akan tengok dalam buku teks. Okey, sebelum tu, rujuk pada muka surat 64 sehingga 70. Yang kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua kepentingan reka bentuk makanan. Dan yang ketiga, murid dapat menjana dua idea lakaran awal berdasarkan carian gambar di internet. Maksudnya bukanlah kita terus kepada lakaran pada minggu ini, belum. Kita mulakan dengan cari idea dulu. Tengok sekeliling, tengok sumber-sumber yang berkaitan, dan juga barulah kita sketch dulu lakaran dulu kan. Ini bukan lakaran yang penuh, lakaran bermaklumat, bukan. Tetapi ini adalah lakaran secara ringkas. Bila sebut saja pasal makanan, kita memang sukalah makan kan? Siapa-siapa pun suka makan sebenarnya. Ini menjadi satu keperluan untuk setiap manusia. Dan keunikan di Malaysia merupakan pelbagai kaum dan juga etnik Sabah dan Sarawak mempunyai gabungan dan juga mempunyai cita rasa dan budaya makanan yang tersendiri, dan menjadikan Malaysia unik, dan juga kita rasa bersyukur terhadap apa kelebihan yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Baik, sekarang kita lihat apakah contoh-contoh makanan mengikut budaya yang kita tahu. Okey, yang pertama, kita lihat pada masyarakat ataupun kaum Melayu. Okey, kita ada nasi lemak. Okey, kalau nasi lemak ada apa? Pairing dia punya kawan-kawan dia. Nasi lemak, nasi yang bersantan, ada sambal, ada ayam goreng. Tapi sekarang dah macam-macam. Kadang-kadang lobster pun dia nak letak juga kan. Oh, semua dia nak letak. Seterusnya, ketupat yang mana kita makan pada musim perayaan dengan kawannya juga, iaitu rendang, dan juga kuih tradisional Melayu iaitu kuih bahulu. Seterusnya kita lihat makanan kaum masyarakat Cina iaitu char kway teow, yang mana kway teow tersebut digoreng ataupun dimasak. Okay, seterusnya nasi ayam, sama ada orang cakap roasted, Hainan, dan pelbagai lagi jenis-jenis nasi ayam yang menarik kan dekat Malaysia. Semua orang boleh makan, sama ada Melayu, Cina, India. Kita sangat selesa dengan makanan yang kita ada sekarang. Dan yang terakhir ialah tang yuan, yang merupakan sejenis macam tepung pulut yang dimakan dengan kuah yang manis lah macam tu. Makanan kaum masyarakat India iaitu muruku. Kita suka makan muruku kan, tosai. Okay, kita pergi kedai mama ataupun kita pergi kedai yang Indian pure, kita akan rasa pot tosai yang sangat sedap, dan juga kuih mereka iaitu idli. Jangan kita lupakan juga kepada masyarakat etnik Sabah dan Sarawak, yang mana kalau kita semua pernah pergi ke sana, kita akan rasa makanan yang sangat unik dan juga berbeza daripada makanan yang ada pada semenanjung Malaysia. Iaitu pertama kita ada ambuyat, yang merupakan kanji yang melekit, dimakan dengan beberapa jenis perisa, pedas, manis, masin dan sebagainya. Yang kedua yang mana popular juga ialah mi kolok. Okey, mi kolok merupakan mi yang dimakan dengan sup sekali. Okey, yang ketiga juga nak ceritakan pasal ayam pansuh. Pansuh ialah cara masakan yang dimasak di dalam buluh kemudian dibakar. Okey, sangat menarik dan juga sangat sedap. Sekarang terus kepada muka surat 64. Kita lihat reka bentuk makanan unit yang kelima. Pada waktu rehat, okey, Arif buat apa? Mereka pergi makan bersama-sama, pergi ke kantin sekolah. Mereka membawa makanan yang dibekalkan oleh ibu mereka masing-masing. Okey, kira bawa bekal lah. Kita lihat dialog antara mereka. Leong, hari ini kamu bawa bekal apa? Saya bawa sandwich. Kamu bawa apa? Saya bawa nasi goreng. Wah, menariknya sandwich kamu. Ibu saya belajar daripada internet. Ada pelbagai bentuk dan dibuatnya. Kira Arif bawa nasi goreng dan juga Leong bawa sandwich yang telah dibentuk. Lebih kurang kalau kita lihat secara lebih detail, itu adalah lebih kurang macam bento lah. Bento mempunyai unsur daripada negara Jepun. Dan kita sambung sedikit lagi. Oh begitu, boleh saya buat nanti. Saya juga ingin cuba untuk menghasilkan bentuk makanan yang lain menggunakan buah-buahan. Menariknya, boleh kita buat bersama-sama nanti? Boleh. Banyak makanan dapat dibentuk jika kita
kreatif. Lihat pada muka surat seterusnya. Banyaknya reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan bermaksud penghasilan makanan secara hiasan ataupun ukiran. Itu keyword dia. Mari kita lihat beberapa jenis reka bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Jom kita lihat. Yang pertama ialah sayur-sayuran. Baik, sayur-sayuran adalah seperti tomato, itu adalah cauliflower, okey. Cauliflower yang berwarna hijau tersebut mereka diukir dengan menggunakan peralatan tertentu. Kalau nak tahu apakah peralatan tersebut, jom cikgu tunjukkan. Okey, ini adalah contoh peralatan yang digunakan. Banyaklah. Ada pisau, ada yang macam bentuk corak, ada yang macam skup bulatan, ada yang bergerigi dan sebagainya untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti mana yang diingini oleh artis ataupun orang yang melakukan. Yang kedua, kita lihat buah-buahan juga sama juga. Okey, itu adalah avocado dan juga yang di atas ialah tembikai yang mana diukir seperti bentuk bunga ataupun dedaun yang menjadikan bentuk yang sangat menarik. Seterusnya, kita lihat produk bakery ataupun dikategorikan sebagai kek dan juga manisan lah. Okey, kita ada kek, kita ada tart cheese dekat situ. Dilakukan hiasan secara ada yang macam bentuk tulisan tu kan. Kalau kita lihat dekat kek tersebut ada seperti aiskrim jatuh dan dia punya titisan tu melalui bahagian tepi kek. Okey, itu sangat menarik. Bijirin. Okey, bijirin seperti kita ada roti lah dekat situ. Roti yang dihasilkan menggunakan bijirin dan juga dicampurkan dengan bijirin. Dan yang terakhir ialah konfeksi ataupun jenis aiskrim lah. Kita ada kat situ ialah coklat dan juga minuman coklat yang telah dihiaskan dan ditambah dengan unsur hiasan seperti mungkin ada biskut, ada coklat punya stick tu dan sebagainya. Bukan setakat makanan yang ditunjukkan ini saja yang menarik dan boleh diukir. Makanan yang biasa, kadang-kadang nasi lemak pun kadang-kadang ada yang buat seperti bentuk haiwan, ada bentuk bunga dan sebagainya. Pergilah mana-mana pun sekarang, makanan dah menjadi lebih menarik dan juga kita lebih interest, cenderung untuk lihat dan juga beli makanan daripada penjual. Bahagian tersebut kita dah settle. Sekarang kita tengok pula bahagian kepentingan ataupun pentingnya reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan yang pelbagai mempunyai banyak kepentingan. Antaranya termasuklah yang ditunjukkan di bawah. Jom kita kupaskan satu demi satu. Yang pertama, mengikut trend semasa. Okey, tengok ada dekat situ kita ada macam cupcake yang mana dihiaskan seperti apa tu? Mungkin ada karakter kartun dihiaskan dekat situ. Kalau kita tak ikut trend semasa yang mana semua orang menuju ke situ, kita tak menuju ke situ, maka kita akan lebih tertinggal sedikitlah. Kita perlu untuk melihat apa yang pelanggan nak, apa yang orang nak daripada kita, apa yang lebih menjadi keinginan orang ramai, maka kita lakukan perkara tersebut. Gambar yang kedua, memberikan pilihan kepada pengguna. Baik, contoh mudah. Contohnya esok ialah hari jadi adik kamu dan kamu bercadang untuk beli kek pada kedai bakery lah. Kamu pergi kedai bakery tersebut, mestilah kamu pilih apa yang menjadi minat adik kamu. Contoh dia minat Spiderman, carilah yang berkaitan dengan karakter ataupun kartun yang berkaitan lah. Selain itu juga pilihan kepada pengguna ialah dari segi saiz, dari segi hiasan dan sebagainya. Nak kecil kita ambil yang kecil, nak besar memerlukan yang besar kita pilih yang besar. Yang ketiga, memenuhi kehendak pengguna yang ingin mencuba sesuatu yang baru. Kita cipta sesuatu yang lain daripada yang lain, maka akan menjadi sambutanlah kita punya makanan tersebut. Okey, begitulah setiap hari kita nak cuba sesuatu yang baru. Maka bila kita lihat sesuatu yang baru, kita lebih tertarik ataupun kita lebih berminat untuk mendapatkan dia lah. Berbanding makanan yang kita selalu dah dapat, biasa dah makan, itu menjadi kita rasa macam lebih boring kan. Jadi kita nak pilih sesuatu yang baru dan juga belum pernah kita rasa, untuk kita explore, inquiry kita tu. Yang keempat ialah meningkatkan nilai komersial. Apakah nilai komersial? Baik, sekarang kita lihat. Nilai komersial yang dimaksudkan ialah produk yang boleh dijual. Okey, tidak kisahlah dijual dekat mana-mana ke, supermarket ke, tepi jalan ke, ataupun di mall-mall yang besar. Okey, yang ketiga ialah menepati cita rasa dan kehendak pengguna. Apakah pengguna mahu, apakah demand daripada orang sekeliling di kawasan kita, maka kita penuhi kehendak tersebut. Seterusnya kita lihat yang terakhir, iaitu memperkenalkan budaya pelbagai kaum kepada siapa? Kepada orang luar. Contohnya orang masyarakat luar ataupun daripada negara luar, mereka datang ke Malaysia, mereka nak ingin merasai budaya dan juga kemajmukan yang ada pada negara kita.
Boleh juga kita tunjukkan sebagai makanan tradisi ataupun kuih tradisi ke. Tunjukkan makanan kuih kita, makanan daripada masyarakat India, masyarakat Melayu dan juga Cina dan sebagainya. Subtopik yang terakhir ialah menjana idea. Sebelum kita mulakan lakaran ataupun kita dah decide apa yang kita nak buat, kita perlulah cari idea dulu dekat sumber sekeliling kita. Kita lihat secara ringkas, lakaran pertama seperti bentuk tiga segi. Lakaran kedua seperti bentuk kucing lah kan, bulatan, kemudian ada bentuk seperti mata, hidung, mulut dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah bentuk seperti kartun ataupun haiwan yang comel. Baik, itu adalah idea yang ada dalam buku teks. Jadi apakah idea kamu pula? Daripada sumber mana idea yang boleh kamu dapati? Okey, contohnya ialah untuk menjana idea, kamu bolehlah tanya pandangan orang lain. Orang lain tu siapa? Orang lain tu macam kawan kamu, ibu bapa, orang yang lebih dewasa dan sebagainya lah. Yang kedua ialah hidupan alam semula jadi. Ada flora dan juga fauna, haiwan. Kita nak buat bentuk kucing, contohnya bentuk arnab dan sebagainya. Begitu juga dengan flora dan fauna, iaitu flora kan. Kita nak buat seperti bentuk bunga, nak buat seperti bentuk daun, bunga yang pelbagai warna dan menarik seperti bunga raya, bunga orkid dan sebagainya. Yang ketiga ialah struktur fizikal, di mana ada seperti bangunan ataupun benda-benda yang ada dekat sekeliling kita yang tidak hidup lah. Bangunan KLCC, bangunan tabung haji dan juga apa-apa bangunan yang menarik pada pandangan kamu. Dan yang terakhir ialah sumber internet dan juga media sosial. Carilah apa-apa video ataupun gambar, lihat tutorial ataupun lihat cara mereka lakukan. Daripada video ataupun gambar tersebut, bolehlah kamu ubah suai sedikit ataupun lakukan modifikasi supaya tepat dengan cita rasa kamu sendiri. Dengan berakhirnya penerangan tersebut, maka kita berada di penghujung pembelajaran. Dah mula boleh cari idea dulu, kemudian lakarkan secara ringkas. Kepada yang belum like, share dan subscribe, sila tekan butang merah di bawah. Dah tekan Terima kasih banyak. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.